Sarawak menyambut baik kajian untuk memansuhkan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan menggantikannya dengan pentaksiran berasaskan sekolah. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Fatimah Abdullah berkata antara kebaikan mengadakan pentaksiran berasaskan sekolah ialah penilaian ke atas murid akan dilakukan sepanjang tahun dan bukannya hanya selepas menduduki UPSR. Ini sekaligus akan mengenal pasti murid yang lemah dan perlu diberi bimbingan tambahan. Ianya boleh digunakan oleh guru sebenarnya sebagai satu as a tool to help to develop the child, to help to intervene where there is areas of weakness and to enrich the child when they see that the child has actually advanced much more than the others. That is a good thing about school-based assessment, compared to iaitu penilaian cara biasa hanya pada hujung tahun atau Apapun, beliau berharap Kementerian Pendidikan akan menyiapkan para guru untuk melalui proses pemansuhan UPSR kepada pentaksiran berasaskan sekolah supaya mereka lebih bersedia melaksanakannya. Ini sekaligus mengelak murid menjadi tikus makmal dan menjadi mangsa keadaan kepada polisi pendidikan yang sentiasa berubah. Datuk Fatimah ditemui pemberita selepas menyerahkan geran Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat untuk projek kecil luar bandar MRP kepada 17 persatuan yang berjumlah RM99,000 dan menyampaikan surat lantikan kepada ahli-ahli Majlis Perunding Pendidikan Sarawak di Wisma Wanita di Kuching. Sementara itu, Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri dan Adun Semop, Abdullah Saidul yang turut dilantik sebagai Ahli Perunding Pendidikan Sarawak berkata, banyak lagi isu pokok pendidikan yang kritikal dan perlu ditangani dengan segera berbanding cadangan memansuhkan UPSR. Ini termasuk menaik taraf dan membaik pulih sekolah-sekolah usang di luar bandar seperti di kawasannya demi menyediakan infrastruktur pendidikan yang kondusif kepada murid dan pelajar. Keputusan kerajaan mengekalkan harga minyak bagi paket 1 kilogram dan memansuhkan subsidi bagi minyak masak dalam botol mendapat reaksi yang pelbagai. Bagi Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Fatimah Abdullah, keputusan ini perlu dilihat semula memandangkan ada pihak yang menerima kesan secara langsung termasuk peningkatan perbelanjaan isi rumah. Yang kita tahu kenaikan ini tentu sekali akan meningkatkan perbelanjaan rumah, perbelanjaan dapur kata kita. So it's something that akan menimbulkan keresahan juga ya. Sementara itu, Pengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional BNBBC Sarawak, Abdullah Saidul pula berkata, minyak ni ada yang less kolesterol dan bla bla bla. Dan satu lagi perkara yang menjadi pertanyaan ialah kita adalah antara pengeluar minyak masak yang terbesar di region ini. Kenapa kita terpaksa membayar harga tinggi untuk harga minyak masak? Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Profesor Dr. Sim Koh Hian pula berpendapat sudah tiba masanya rakyat negara ini memikirkan mengenai isu kesihatan kerana ramai penduduk negara ini mati akibat penyakit kronik yang disebabkan gaya hidup yang tidak sihat termasuk memakan makanan berminyak berlebihan. In terms, Malaysians are not to be unhealthy in the region. We had the highest rate of diabetes. We have the highest rate of obesity. We have the highest rate of high blood pressure. So realistically, we are looking at because why we are so unhealthy because we got so many unhealthy foods. Chef Selebriti Datuk Chef Wan pula berkata, masyarakat Malaysia perlu mengubah cara memasak termasuk mencuba teknik-teknik masakan yang tidak menggunakan minyak. Saya rasa kalau naik minyak masak, kalau kita rasa kita perlu kurangkan menggoreng, kenapa tidak? Jadi kita kurang makan keropok leko, kurang goreng ikan. Ikan maybe kita kukus. Mungkin kita pasang kayu api, kita panggang ikan. Masukkan apa ni? Ya, of course. You know, food dan juga makanan manusia, kita selalu dalam comfort zone kita biasa. So, bila kita berada dalam situasi macam ni, kita panik. Pesta Tahunan Regata Sarawak kembali lagi dan akan berlangsung pada 11 hingga 20 hari bulan depan di Tebingan Kuching dengan masih mengekalkan tema tahun lepas, The Race for Harmony. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, selain perlumbaan perahu naga antarabangsa dan perlumbaan perahu Sarawak Regata,
turut diadakan festival jualan makanan dan promosi serta jualan kraft Malaysia dan juga persembahan kebudayaan. Katanya perlumbaan perahu naga antarabangsa menawarkan hadiah wang tunai berjumlah RM45,500 yang akan disertai 10 buah negara. Manakala perlumbaan perahu Sarawak Regatta menyaksikan sejumlah RM285,000 bakal dimenangi termasuk RM10,000 bagi pemenang Raja Sungai. Dato' Amar Abang Johari yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan berkata pada sidang media Regatta Sarawak Festival Tebingan Kuching 2016 di Kuching. Tambah beliau, penganjuran regatta yang menjadi tumpuan ramai termasuk pelancong dari luar sebahagian daripada usaha kerajaan dalam mentransformasikan ekonomi iaitu melalui pelancongan. Ini kerana ekonomi negeri ini perlu diperbagaikan dan tidak boleh bergantung kepada industri minyak dan gas sahaja. Antara yang tampil menyampaikan sumbangan penajaan bagi menjayakan pesta tahunan ini ialah Petronas yang menyumbang sebanyak RM500,000, Petra Energi Berhad RM100,000, Cahaya Mata Sarawak RM30,000 dan Sakofa Sendirian Berhad RM10,000. Tarikh tutup penyertaan bagi perlumbaan perahu pada 1 hari bulan depan. Warga kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak digesa menerapkan 8 teras strategik utama dan hala 7 dasar Kementerian Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti KKWKK dalam budaya kerja masing-masing. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah berkata, ini termasuk memantapkan lagi kerjasama antara agensi-agensi kerajaan serta badan-badan bukan kerajaan NGO untuk mencapai kepuasan di kalangan pelanggan jabatan. Selain itu juga, JKM digesa untuk menganjurkan program-program berkualiti serta berimpak tinggi selari dengan teras strategik kementerian dalam membantu membangunkan golongan sasar. Katanya ini penting terutama sekali dalam usaha JKM untuk mencapai status sebuah jabatan kebajikan berprestij dalam masa 4 tahun akan datang. Datuk Fatimah berkata demikian pada Majlis Apresiasi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Pesara JKM di Kuching. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan pelbagai anugerah selain APC kepada lebih 200 warga kerja jabatan dari seluruh Sarawak. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri.